Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid, apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini merupakan perjumpaan kita yang ke-6 Persatuan Pendidikan Islam. Jadi hari ini aktiviti kita ialah kita akan bercakap tentang bijak tajwid. Jadi dalam buku PJSK tu boleh tulis aktiviti hari ini ialah bijak tajwid. Okey, semua murid-murid, hari ini Ustaz nak bincang dengan murid-murid semua, apakah itu bijak tajwid? Pernah dengar kan tajwid kan? Kita ada belajar dah sebelum ni. Banyak dah tentang hukum-hukum tajwid. Kita belajar hukum mad asli, kita ada belajar hukum yang baru-baru ni mad silah, kita ada belajar hukum mad apa lagi? Mad wajib mutasil, mad lazim. Okay, itu semuanya ialah hukum tajwid. Okay, hukum tajwid ni apa? Okay, hukum tajwid ni Ustaz nak umpamakan dia sebagai macam peraturan kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, ada peraturan dia. Macam mana kita nak baca? Selalu Ustaz beritahu, kalau kita nak atas jalan raya, bila kita nak atas jalan raya, kita mesti ikut peraturan jalan raya. Jalan raya kat mana-mana negara pun sama. Di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Singapura ke. Kalau kita nak atas jalan raya, mesti ada peraturan jalan raya. Apakah contoh peraturan jalan raya? Apakah contoh dia? Kan kamu pernah tengok kan? Mak kamu bawa kereta, ayah kamu bawa kereta. Bila dia nampak lampu isyarat merah, dia akan berhenti ke dia akan berjalan? Dia akan berhenti. Kalau lampu isyarat merah, dia akan berhenti. Dia akan stop kereta. And then bila lampu isyarat hijau apa dia buat? Dia akan teruskan perjalanan kan? Itu adalah contoh peraturan jalan raya. Apabila lampu merah kena berhenti, lampu hijau kena berjalan. Okey. Macam tu juga dalam Al-Quran. Ada tempat yang bila kita nampak simbol dia, simbol tertentu, kita kena berhenti kan? Dan ada ketika bila kita baca Quran, kita jumpa simbol-simbol tertentu, kita boleh berjalan, tak boleh berhenti. Itu contoh peraturan dalam baca Quran. Ada tempat berhenti, ada tempat yang tak berhenti. Okey, contoh lain pula. Selain tempat berhenti, tempat tak berhenti, ada pula tempat kena panjang, tempat kena pendek. Macam tu juga kita naik kereta jalan raya tadi. Dia bagi tahu dah, kawasan ni bawa 80 km sejam. Pernah tengok kan? Tepi jalan dia tulis 80 km, 70 km. Maksudnya apa? Kawasan tu kena buat slow lah. Ada yang kawasan jalan raya tu dia tulis itu 110. Laju 110. Tekan minyak. Itu atas highway. Baca Quran pun sama je. Ada boleh laju, ada boleh slow. Sekejap lagi Ustaz cerita. Baca Quran laju boleh tak? Baca Quran slow boleh tak? Macam jalan raya jugalah baca Quran ni. Ada tempat slow, ada tempat laju. Lagi, dalam Quran ni pula, kalau kita nak berhenti, Ustaz dah beritahu tadi kan, ada tempat berhenti, tempat tak boleh berhenti kan? Dah tahu dah tadi. Lagi dalam Quran pula, kita ada tempat kita nak dengung. Kita nak dengung. Contohnya, innallah. Ada tempat kena dengung. Okey. Ada pula tempat dalam Quran ni kita kena baca macam mana? Kita kena baca panjang 6 harakat. Waladdallin. Betul tak? Kita kena baca panjang, tak boleh baca pendek. Waladdallin, tak boleh. Ada pula tempat dalam Quran ni kita kena baca dia macam mana? Lidah kena keluar. Contoh, siratal ladzi. Siratal ladzi, lidah kena keluar. Sebab apa? Huruf zal, lidah kena keluar. Sama juga dengan huruf apa lagi? Huruf sa pun kena keluar juga, kan? Lagi huruf apa lagi yang lidah kena keluar? Huruf dha. Minal zuluma. Jadi Allah, lidah kena keluar. Huruf sa pun sama, lidah kena keluar juga. Contohnya apa? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wala nabluwannakum minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat Okey, ada 3 huruf lidah kena keluar. Huruf zal, huruf tha, huruf dha. Bila kita dah pandai hukum tajwid, kita tahu tempat mana kena panjang, tempat mana kena berhenti, tempat mana kena kena dengung, tempat mana kena keluar lidah,
maka kita akan jadi pembaca Al-Quran yang pandai. Kalau kita naik kereta, kita jadi orang yang naik kereta yang pandai. Bila kita naik kereta yang pandai ni, orang pun akan suka kita lah. Tengok Adik naik kereta, pandainya Adik naik kereta. Slow je, bukan slow yang boleh menyusahkan orang. Slow yang menyenangkan orang lah. Kan dibawa pun tenang je, tak susahkan orang. Dia tak bawa laju, kan. Jadi orang pun puji dia, orang pun suka dia. Polis pun tak akan saman dia. Sebab apa? Dia bawa ikut peraturan. Tapi kalau kita baca Quran, kita ikut peraturan, siapa yang akan suka kita? Allah akan suka kita. Malaikat pun akan suka kita. Sebab apa? Kita baca Quran dengan baik dan betul. Dan kawan-kawan pun suka juga lah bila kita pandai baca Quran. Kawan-kawan pun suka nak kawan dengan kita juga. Sebab apa? Mereka pun nak belajar dengan kita juga baca bagi pandai macam kita. Okey. Jadi Ustaz nak sambung sikit lagi. Okey. Sebab apa kita kena pandai baca Al-Quran dengan ikut tajwid? Okey. Yang pertama ialah, apa yang Ustaz cakap ni, murid-murid mesti dengar betul-betul. Sebab apa? Last kali Ustaz akan bagi kuis. Macam biasalah. Kuis dalam kelab agama Islam ni, lepas habis kuis, Ustaz akan bagi hadiah kepada para pemenang. Bila dapat hadiah, Ustaz akan umum pada esok. Malam ni hantar kuis jawapan tu, esok Ustaz akan bagi tahu pemenang dia. Okey. Ustaz sambung. Sebab apa kita perlu belajar tajwid? Sebab apa? Okey, sebab apa? Yang pertama ialah Ustaz nak bagi tahu, Allah bagi tahu kepada kita, sesiapa yang baca Al-Quran, ni siapa yang baca Al-Quran ni? Sesiapa yang baca Al-Quran, walaupun dia baca tersangkut-sangkut, tetapi dia baca juga Al-Quran, dia akan dapat 2 pahala. Dan yang kedua ialah orang ni dia baca tak sangkut pun, dia baca biasa je, dia pandai baca, dia dapat apa? Dia dapat juga pahala. Okey, yang pertama tadi, dia baca tersangkut-sangkut, dia usaha nak baca juga Al-Quran, dia dapat pahala. Yang pertama ialah pahala dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, dia baca kan, dapat pahala. Kalau dia baca salah, Bismillahirrahmanirrahim, salah kan, dia dapat juga pahala. Dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala baca Al-Quran. Yang kedua ialah pahala dia usaha baca Al-Quran. Dia usaha juga nak baca. Walaupun salah, dia usaha juga. Sebab ada orang, dia pandai tak baca Al-Quran pun. Dia tak pandai, dia tak baca pun. Tapi orang ni, dia tak pandai, dia nak baca juga. Dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Al-Quran. Pahala yang kedua ialah pahala dia cuba baca Al-Quran. Dia cuba baca juga. Walaupun dia tahu dia baca tak pandai. Dia dapat 2 pahala. Itu untungnya kita baca Quran. Yang kedua ialah orang yang pandai baca Al-Quran, dia akan dapat pahala macam biasa lah. Dia akan dapat pahala macam biasa. Okey. Itu yang pertama. Okey. Yang tak pandai baca Quran dapat apa pahala? Dapat 2 pahala, kena ingat tu. Itu saya tanya. Okey, yang kedua pula. Nabi cakap, sesiapa yang baca Al-Quran dengan betul, yang ni orang yang baca Quran dengan betul ni. Dia baca Quran dengan betul, maka dia akan dapat setiap satu huruf Al-Quran, dia akan dapat 10 pahala. Contohnya, dia baca Alif Lam Mim. Ada berapa huruf? Alif Lam Mim. Betul? Ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim. Dia dapat berapa pahala? Dia dapat 10, 20, 30. Banyak tak pahala? Banyaklah. Ni baru 3 huruf. Kalau dibaca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Ada 16 huruf. Ba, Sim, Mim, Alif, Lam, Ha. Ada 16 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. So, dapat berapa pahala? Dapat 160 pahala dalam baca Bismillahirrahmanirrahim. Untung tak? Untunglah. Itu bagi sesiapa yang baca Quran dengan betul. Kalau baca tak betul, tak dapatlah 10. Contoh dia baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Salah kan? Jadi tak dapatlah 10. Potonglah markah dia, dapat 2 ke, dapat 3 ke. Dapat juga pahala kan, tapi dia tak dapat 10 tadi. Okey ya. Yang kedua, saya bagi tahu, siapa yang baca Quran dengan betul dapat apa pahala? Dapat 10 pahala setiap huruf. Okey. Yang ketiga, sebab apa kita nak baca Al-Quran? Okey. Yang ketiga ialah sebab apa kita nak baca Quran dengan bertajwid? Sebab apa? Ni sebab satu lagi saya nak beritahu. Jadi 1, 2 kan? Sekarang yang ketiga.
Okey. Yang ketiga ni Allah bagi tahu apa dia? Sesiapa, ini Nabi bagi tahu kita dalam hadis yang berbunyi, Nabi bagi tahu sesiapa yang baca Quran, yang baca Quran, maksudnya baca Quran dengan betul lah. Siapa yang baca Quran dengan betul, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang kepada dia. Ustaz pernah cerita kan, hari kiamat nanti kita semua berhimpun dekat padang mahsyar tu, ramai orang kat situ kan, semua orang dah mati kan. Guna malaikat tiup apa tu, sangkakala, semua bangun balik kan. Semua bangun balik, semua orang pakat takut lah sebab ramai sangat ni, nak beratok, nak tunggu giliran, nak timbang kan, nak timbang pahala, nak timbang dosa kan, nak timbang kan. Okey, waktu tu sesiapa yang baca Al-Quran waktu dia hidup dulu, Al-Quran akan datang kepada dia, teman dia. Al-Quran akan datang kepada pembaca dia. Yang baca saja dia mai. Siapa yang tak baca, dia tak mai. Al-Quran akan mai tolong dia. Dia akan bagi tahu ke Allah, dulu ni Hafiz selalu baca Al-Quran. Sekarang ni aku nak mai teman dia. Dulu ni Julia selalu baca Quran. Aku nak mai teman dia sekarang kat sini. Dulu ni Iskandar pandai baca Quran. Dia pandai baca, dia usaha nak baca. Sekarang aku nak mai teman dia. Dulu ni Dawina khatam Al-Quran. Lepas khatam dia baca lagi Al-Quran. Dia masuk pertandingan tilawah Quran lagi. Sekarang ni aku nak mai bersama, tolong dia. Al-Quran akan datang kepada kita, tolong kita. Dia tolong buat apa? Dia tolong bagi tahu ke Allah, kata kita ni selalu baca Quran. Dan apa yang jadi kepada kita? Maka Al-Quran akan memberatkan timbangan kita. Kan kita kena ada timbangan nanti kan, dosa pahala kan. So Al-Quran akan duduk dekat tempat yang berat pahala tu. So pahala kita akan jadi apa? Akan berat. Okay, jadi itulah 3 kelebihan yang Ustaz bagi tahu tadi kalau kita baca Al-Quran dengan ikut hukum tajwid. Okey. Dan yang terakhir sekali, sebagai pesanan terakhir, jadi di kesempatan kita belajar sekarang ni, kita gunakan kesempatan kita mai sekolah, ada ustaz yang ajak, jadi kita gunakan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Ada orang dia tak boleh belajar Al-Quran sebab apa? Sebab yang pertama ialah di negara dia tak ada sekolah. Contohnya di negara-negara yang miskin, di Afrika, di mana lagi sekarang ni, di Syria, tak ada sekolah. Jadi mereka tak nak belajar. Duduk dalam kemah je, mereka berperang kan. Kita kat sini sekarang boleh main sekolah dah. Covid pun sekarang dah makin berkurang dah main sekolah dah. Jadi kita gunakan peluang kita untuk belajar apa? Belajar Al-Quran, supaya bila kita mati nanti, apa yang jadi? Kita dapat pertolongan daripada siapa? Al-Quran akan datang kepada kita. Jadi kita jumpa lagi pada perjumpaan akan datang. Okay, lepas ni Ustaz akan hantar soalan kuis. Okay, soalan kuis. Murid-murid perlu type apa jawapan dan hantar kepada Ustaz. Boleh? Okay, type jawapan dan hantar kepada Ustaz. Okay, soalan yang pertama. Soalan pertama ialah okay, apa soalan pertama? Ni kamu kena type jawapan ni. Ni nombor 1 lah. Nombor 1 soalan dia ialah, bagi tahu Ustaz. Okey, apakah contoh hukum tajwid dalam Al-Quran? Tadi Ustaz bagi tahu dah. Kena baca apa? Kena baca macam mana? Contoh hukum tajwid dalam Al-Quran, kita kena baca apa? Okey, Yang pertama, berikan satu contoh hukum tajwid dalam Al-Quran. Satu contoh aja hukum tajwid yang kamu tahu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang kedua ialah, okey, sebutkan kelebihan orang yang tak pandai baca Quran. Dia dapat pahala berapa? Dia dapat pahala macam mana? Sebutkan kelebihan orang yang tak pandai baca Quran, dia baca juga Al-Quran. Okey, yang kedua, sebutkan kelebihan orang yang tak pandai baca Quran, dia baca juga Al-Quran. Apa yang dia dapat? Itu yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Ialah berapakah pahala membaca satu huruf Al-Quran? Tadi saya beritahu kan, berapakah pahala orang yang membaca satu huruf Al-Quran? Apa pahala dia dapat? Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ialah okey, Al-Quran akan datang kepada siapa pada hari kiamat nanti?
Al-Quran akan datang kepada siapa? Yang soalan yang keempat ialah Al-Quran akan datang kepada siapa pada hari kiamat nanti? Itu soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Yang terakhir. Soalan yang terakhir ialah soalan terakhir ialah kenapa kita perlu pandai baca Al-Quran? Ini kamu guna karang sendiri. Kerana apa? Kenapa kita perlu pandai baca Al-Quran? Karang sendiri. Siapa yang karang panjang, lagi banyak markah. Kenapa kita perlu pandai baca Al-Quran? Itulah soalan yang kelima. Boleh? Nanti hantar jawapan tu kepada WhatsApp Ustaz, PM Ustaz PM nombor Ustaz, hantar jawapan tu kepada Ustaz. Jangan hantar dalam grup. Hantar kepada PM Ustaz. Ustaz yang boleh tengok jawapan kamu. Kalau kamu tak dalam grup nanti, kawan-kawan tengok jawapan kamu. Jangan lupa hantar jawapan paling lewat pada malam nanti. Malam nanti paling lewat. Kalau hantar esok, tak kira dah lah. Malam ni je last. Esok Ustaz akan umum pemenang dia. Jumpa lagi pada perjumpaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.